بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emina Tashtahira binti Kamarudin. Selamat datang ke channel YouTube Rakam Masjid 2 MPU 3442. Bulan Ramadan memiliki banyak keistimewaan berbanding bulan-bulan lain. Menjelang Ramadan, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Telah datang kepadamu bulan Ramadan, iaitu bulan keberkahan. Allah mengujimu pada bulan ini dengan menurunkan rahmat, menghapus dosa-dosa dan mengabulkan doa. Allah melihat berlumba-lumbanya kamu pada bulan ini dan membanggakanmu kepada para malaikatnya. Maka tunjukkanlah kepada Allah hal-hal yang baik dari dirimu, kerana orang yang sengsara ialah yang tidak mendapatkan rahmat Allah di bulan ini." Hadis riwayat At-Tabrani. Hari ini saya akan berkongsi 4 keistimewaan bulan Ramadan. Yang pertama adalah Syahrul Azim, iaitu bulan yang agung. Ramadan ni dia diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab bulan ni Allah dia mewajibkan umat Islam untuk berpuasa bagi memenuhi salah satu daripada 5 rukun Islam. Allah Subhanahu Wa Taala ni dia Maha Pemurah dan Maha Penyayang, sebabnya dia telah menetapkan, menyucikan dan juga dia telah memberikan kemurahan. Lepas tu dia bagi kasih sayang, dia bagi kemudahan kepada hamba-hambanya yang ingin mendekatkan diri kepadanya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hajj ayat 32, ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Yang kedua ialah Syahrul Mubarak, iaitu bulan keberkatan. Okey, bagi orang yang beriman, diorang anggap setiap detik, setiap saat dalam bulan suci ni ibarat macam rangkaian belian, sebab semua perbuatan kita pada bulan Ramadan ni boleh jadi pahala ibadah yang balasannya akan langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So amal baik tak kisahlah sekecil mana pun akan dilipat gandakan kalau kita ikhlas. Keberkatan Ramadan ni kita boleh bahagikan kepada 3. 10 malam yang pertama dia dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. 10 malam berikutnya pula dia diisi dengan pengampunan ataupun maghfirah, dan 10 malam terakhir dia adalah merupakan pembebasan manusia daripada api neraka. Okey, keberkatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni dapat kita capai kalau kita gunakan waktu yang terhad ni dengan mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana saranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Setiap amal yang dilakukan anak Adam adalah untuknya, dan satu kebaikan dibalas 10 kali lipatnya, bahkan sampai 700 kali lipat." Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Kecuali puasa itu untukku dan aku yang langsung membalasnya. Ia telah meninggalkan syahwat
makan dan minumnya kenaku. Orang yang berpuasa mendapatkan 2 kesenangan, iaitu kesenangan ketika berbuka puasa dan kesenangan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Sungguh, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada aroma kasturi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga adalah Syahrul Nuzulil Quran, bulan Al-Quran diturunkan. Bulan Ramadan ni adalah bulan yang mulia, sebab bulan inilah Al-Quran diturunkan, seperti yang disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 185. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Yang keempat adalah malam Lailatul Qadar. Okey, malam Lailatul Qadar ni juga disebut sebagai malam mulia ataupun malam 1000 bulan. Maksud dia ni, malam ni nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Kita ni disarankan untuk memanfaatkan malam-malam kita pada bulan Ramadan dengan amal dan ibadah, terutamanya sekali pada 10 malam terakhir, supaya kita mendapat pahala malam Lailatul Qadar, insya-Allah. Seperti yang saya share tadi, itu adalah beberapa keistimewaan bulan Ramadan yang patut kita ketahui dan fahami sebagai umat Islam. Semoga memberi manfaat dan menjadi barakah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nurawati binti Mak Zubadi. Okey, topik video kali ini kita akan menceritakan bagaimana cara kita untuk jadikan Ramadan kita lebih baik. Yang pertama sekali, untuk setiap benda yang kita lakukan ataupun kita nak buat, kita kena ada passion, semangat dan juga kesungguhan. Kalau kita nak buat sesuatu perkara tu, kita tak kisahlah sama ada pekerjaan ataupun ibadah, bila kita ada semangat dan kita tambahkan lagi dengan preparation, benda tu memang akan jadi lebih baik dari sebelum ni. So, macam mana kita nak jadikan Ramadan kita kali ni lebih baik? Yang pertama sekali, kita kena jadi tamak. Kita kena jadi tamakkan pahala tu. Sebab Allah dah cakap, bulan Ramadan ni bulan yang paling banyak dia nak bagikan kelebihan dan ganjaran pahala kepada hamba-Nya. So, kita kena jadi tamak. Kita kena berebut benda tu. Takkan tak nak pahala kan? Sebab time ni lah kita nak memberatkan lagi timbangan pahala kita. Betul tak? Kalau sebelum ni korang susah nak buat perkara-perkara ibadah yang lain atau susah nak baca Al-Quran, paling mudah sekali korang buat hindari maksiat. Contoh, kalau sebelum ni korang suka mengumpat, so korang kena stop mengumpat sebab korang kena hormati bulan Ramadan yang mulia ni. Nak jadikan bulan Ramadan ni lebih menarik lagi, time solat tarawih, instead korang solat sorang-sorang atau kat satu masjid saja, korang boleh buat masjid hopping. Contoh, masjid hopping ni dari masjid A pergi ke masjid B, esoknya korang boleh pergi ke masjid C dan seterusnya. Bila time kita ubah-ubah masjid ni, kita akan dapat rasa tau vibe-vibe yang ada dekat setiap masjid yang kita pergi tu. Dan bila kita buat cara macam ni, kita sekalikan dengan iftar, maksudnya berbuka puasa. Dan benda ni boleh berlaku penjimatan tanpa korang sedari bila korang berbuka puasa dekat masjid tu. Dan ajak sekali semua kawan-kawan korang, sebab benda ni best tau kalau buat ramai-ramai, sebab dia rasa macam ada satu support system. Seterusnya, time korang baca Quran, daripada korang baca sendiri, lebih baik korang buat tadarus. Buat dalam korang punya kalangan best friend. Contoh, kau juzuk 1, aku juzuk 2. Benda tu akan jadi lebih menarik tau. Amalan lain yang korang boleh buat iaitu sedekah. Sedekah
sedekah ni bila-bila masa je, tak payah tunggu Ramadan pun korang boleh buat. Benda yang paling mudah nak sedekah ni bila korang nampak orang yang ada duduk dekat kaki lima ni. Contohnya macam ada pakcik-pakcik atau makcik-makcik yang jual-jual keropok tu. So korang bagi je kat dia orang tu. So daripada sedekah tu, kita memang nampak nilai kita berkurangan sedikit, tapi nilai dekat Allah tu kita lagi bertambah. Bila korang pergi mana-mana masjid atau mana-mana tempat yang korang ada nampak tabung, korang bagi je. Sedekah ni dia punya nilai atau matematik tu, walaupun daripada poket kita hilang ataupun berkurangan, tapi sebenarnya dia bertambah nilai yang Allah tuliskan untuk kita. Kita kena jadi orang yang banyak memberi daripada menerima. Selain daripada tu juga, kita boleh qiyamul lail. Kalau nak jadikan benda tu menarik, kita boleh buat dengan kawan-kawan. Kalau nak cerita pasal kawan-kawan ni, ada macam-macam perangai kan. So, korang sendiri tahu kawan mana yang patut korang ajak, dan ambillah, peganglah kawan yang boleh sama-sama ke syurga. Itulah sedikit sebanyak yang korang boleh ambil untuk jadikan Ramadan korang ni lebih baik daripada sebelum ni. Okey, kita pun dah dekat dengan 10 malam terakhir Ramadan. Semoga kita semua diberikan kesempatan untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar, insya-Allah. Akhir kata daripada saya, selamat berpuasa kepada semua. Harap semuanya dapat memanfaatkan bulan Ramadan ni dengan sebaik mungkin dan seterusnya meningkatkan amal ibadah dan beramal soleh dalam bulan Ramadan ni. All the best semua. Siyaman maqbulah wa iftaran syahiyah. Ma'assalamah.